mulakan kelas kita dengan Ummul Furqan, Al-Fatihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitan. Okay. Okay, Alhamdulillah untuk kelas hari ni kita mula present dengan grup Syafiq. Kita terus. Untuk grup Syafiq, pelajar perempuan akan tanya. Okay, teruskan Syafiq. Okay, dengar tak? Dengar. Jelas Okay, nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syafiq Daniel bin Hamzah, 2020861612 akan present dan kawan saya. Elina ada tak? Ada. Assalamualaikum Bunda. Salah. Elina dengan Syafiq buka gambar. Okay, kejap Bonda. Tadi lag sikit, so macam tak pasti nak buka kamera ke tak. Bonda nampak tak? Tunggu sekejap. Muka you all lagi. Okay. Muka you all lagi. Ada muka kita orang juga dalam slide ni. Okay, so mula balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita orang akan bentangkan tentang komunikasi lanjutan dalam proses komunikasi. So, saya Nur Syafiq Daniel bin Hamzah, 2020861612 dan kawan saya. Elina tak ada line lagi ni. Dia Lag. Dengar ke? Dengar. Okay, nama saya Nur Elina Balkish binti Muhammad Ramzan. 2020610876. Okay, so kita start yang first one dengan Apakah Elina. itu komunikasi? Okay. Apakah itu komunikasi? Komunikasi ialah melibatkan penyampaian idea dan perasaan kepada pihak lain. Komunikasi ini merupakan satu asas yang seperti keperluan kita, seperti makanan, tempat tinggal dan pakaian. Komunikasi ini ialah satu proses perpindahan maklumat, perasaan, idea dan fikiran seseorang individu kepada individu atau sekumpulan individu yang lain. Proses interaksi merupakan perbuatan menghantar maklumat dan proses untuk bertukar-tukar maksud supaya menghasilkan pemahaman. Dalam komunikasi kaunseling, kaunselor mestilah prihatin tentang cara penyampaian mesej yang dikemukakan oleh klien agar tidak berlakunya perselisihan fahaman. Okay, so next kerangka komunikasi. So dalam kerangka komunikasi ni kita ada 3 kerangka. Yang the first one is komunikasi sebagai satu arah dalam tindakan. So contoh dia, maksud daripada satu arah tindakan ni, dia merupakan segala kegiatan atau aktiviti yang secara sengaja untuk menyampaikan pesanan demi memenuhi cara komunikasi yang tidak disengajakan. Contoh dia macam intonasi dan nada suara, ekspresi wajah yang dikeluarkan untuk menunjukkan sifat yang tertentu ataupun isyarat yang secara spontan, bukan secara tidak spontan. So macam maksud dia intonasi dan nada suara kita lah, apa yang kita cakap, apa yang kita bagi tu, apa yang kita sebut tu mesti ada nada kan, kalau tak orang akan salah faham apa yang kita cakap. So satu arah tindakan ni merupakan kerangka yang penting jugalah untuk kita kuasai sebab nak jadi seorang kaunselor untuk ada komunikasi antara klien. So the next one is interaksi. Interaksi merupakan proses yang berlakunya di atas sebab reaksi atau akibat yang berlainan arah yang diberikan atau dikemukakan oleh seseorang. So contohnya dekat sini saya bagi contoh nama Elina. Elina menyampaikan pesanan melalui percakapan verbal maupun non-verbal kepada Syahidah, melahirkan reaksi untuk menjawab dan menerima pesanan dengan menggunakan verbal atau non-verbal seperti menganggukkan kepala ke, menggelengkan kepala ke, itu adalah contoh untuk non-verbal. Macam verbal ni cara percakapan kita. Kalau Elina tanya Syahidah something, Syahidah akan jawab balik dengan intonasi dan nada suara, itu adalah verbal kita bercakap. Lepas tu kalau non-verbal pula, dia macam menganggukkan kepala ke, macam menggelengkan kepala ke, itu interaksi yang non-verbal. So the third kerangka komunikasi adalah transaksi. Transaksi ni berlaku apabila seseorang itu mentafsir perilaku behavioral seseorang lebih baik daripada perkataan verbal maupun perilaku dan reaksi rupa badan dan lain-lain. Yang ni non-verbal lah. So transaksi ni dia pemberian komunikasi
dalam bentuk komunikasi dua hala dan bukan sehala saja. Macam transaksi ni kita ada transaction lah, macam saya bercakap dengan klien, saya sebagai seorang kaunselor, so ada dua arah, komunikasi dua hala lah. Apabila saya cakap, klien pun cakap. Apabila saya menganggukkan kepala pun secara tidak langsung pun klien mungkin akan mengikutlah macam cermin kan. Okay, so the next one is teori-teori counselling. So ada 3 teori counselling dalam komunikasi lanjutan ni. So the first theory is teori psychoanalytic. Diperkenalkan oleh Sigmund Freud sejak tahun 1880-an. Sigmund Freud ni dia cakap manusia dilahirkan dengan dorongan naluri dalaman yang bersifat biologi atau kebinatangan. Akal fikiran manusia terdiri daripada minda yang sedar, separa sedar dan tidak sedar. Dalam contohnya dalam keseronokan, egoistik dalam sedar ataupun realiti, super ego tu dalam bentuk moral kita, hati nurani, tanggungjawab terhadap perilakuan seseorang itu. So teori yang kedua ialah teori rasional emotif. Dia diperkenalkan oleh Albert Ellis. Albert Ellis dia cakap diandaikan manusia di dalam teori ni adalah untuk berfikir secara rasional dan tidak rasional, manusia berkecenderungan untuk memberikan kebaikan maupun memberikan kebaikan pada dirinya sendiri. So maksud dia dekat sini apa yang kita lakukan tu ada consequences dia sendiri. You buat ke tak buat ke mesti akan ada risiko kepada diri kita sendiri. Sama ada dia adalah baik ataupun tidak baik. So Albert Ellis juga cakap manusia ni berupaya mengubah proses kognitif, emotif dan tingkah laku mereka dalam beberapa idea tentang pemikiran rasional. So contoh dia, kita nak berfikiran rasional ni senang, macam saya boleh, saya perlu, saya mahu, macam kita buatkan diri kita rasa positif. Lepas tu teori ini menggunakan modal A iaitu peristiwa, B kepercayaan, C akibat, D mencabar halangan dan E adalah kesan. Ini semua yang kita belajar daripada yang dulu-dulu lah sebelum balik ke kampus, sebelum cuti tu ada. Yang satu grup tentang A, B, C, D, E, F tu ada kaitan dengan teori rasional ni. So the third theory is teori Gestalt. Dia dipelopori oleh Frederick Perls tahun 1893 until 1970. Dia memberitahu bahawa individu dilihat secara menyeluruh dan mengandungi hubungan yang saling berkaitan antara satu sama lain. Manusia dilihat saling memerlukan antara fizikal, emosi, pemikiran, penderiaan serta persepsi. Dan juga Frederick Perls juga mengatakan bahawa manusia juga dilihat sebagai sebahagian daripada alam persekitaran dia. So apa yang ada dekat environment dia, itulah yang akan moldkan dia, itulah yang akan membentuk dia jadi apa. Kalau you berkawan dengan orang yang tak baik, secara tidak langsung you akan mengikut kepada mereka. Kalau you berkawan dengan orang yang okey, okey lah you, macam tu lah. So maksud dia macam tu. So Gestalt juga mempercayai bahawa manusia boleh membuat pilihan sendiri dengan mengikut kehendaknya. Ini kita boleh kaitkan balik dengan teori yang rasional tadi ni. Sebab kalau kita fikir kita boleh, mesti kita boleh. So Gestalt mempercayai bahawa kita sendiri sebagai seorang manusia ada pilihan untuk apa yang kita nak. So manusia boleh mengawal diri dengan keberkesanan dengan berkesan untuk memberi kebaikan pada dirinya sendiri ataupun vice versa. Kalau you pilih untuk jadi baik, baiklah you, dan kalau you pilih untuk jadi tak baik, tak baiklah you. Macam tu. So the next one Elina akan terang. Okay, kepentingan komunikasi. Komunikasi ni mestilah ada kepentingan kan. Yang first ialah tuntutan dalam Islam menyeru untuk membuat kebaikan. Yang kedua, bersuara untuk menyatakan sesuatu demi mempertahankan hak. Siapa lagi yang akan mempertahankan hak kalau bukan diri sendiri? So, komunikasi ni memang pentinglah untuk seseorang manusia itu. Yang ketiga, perhubungan untuk mencapai persetujuan bersama. Yang keempat, untuk membolehkan mengenali dan dikenali oleh orang lain. Seperti yang kita tahu, kalau introvert, tak banyak cakap, mestilah tak ramai yang kenal kan. And then yang kelima ialah membolehkan kita untuk hidup berkumpulan dan bekerjasama dalam penyelarasan sosial sejagat. Next. Komunikasi berkesan. Komunikasi berkesan terdapat dua cara yang boleh dilakukan oleh kaunselor untuk memastikan komunikasi itu berkesan dalam menyampaikan sesuatu mesej atau maklumat. Yang pertama ialah kemahiran bukan lisan. Kemahiran bukan lisan ialah satu proses penyampaian maklumat daripada seseorang kepada seseorang itu melalui pelbagai kaedah seperti simbol, lambang atau pergerakan
yang membawa maksud tertentu. Seperti yang tadi Syafiq katakan, kita respon yang bukan lisan ni macam respon seperti angguk, geleng, macam tu. So, kemahiran lisan. Kemahiran lisan ialah komunikasi yang berkesan dalam proses kaunseling yang mana terdapat empati, anggapan positif dengan keredaan, kongruen serta keikhlasan. Kedua-dua cara ini merangkumi kaedah kemahiran melayan dan juga kemahiran mendengar yang ada dalam kemahiran kaunseling. Seterusnya. Okey. Kemahiran komunikasi secara bukan lisan terdapat 8. Yang pertama, jarak atau ruang. Jarak di antara kaunselor dan klien perlulah diberi perhatian oleh kaunselor. Jarak yang sesuai ialah di mana kaunselor boleh melihat klien dan klien juga selesa dengan kedudukan tersebut. Sekiranya jarak itu terlalu dekat, ia akan menjadikan klien lemas, bimbang dan juga malu. Yang kedua, ekspresi muka. Ekspresi muka biasanya akan memperlihatkan emosi sebenar seseorang klien. Klien yang berkomunikasi dengan gembira dan tersenyum akan menggambarkan ia dalam keadaan gembira. Begitu juga bagi pihak kaunselor. Kaunselor juga mestilah menunjukkan tanda penerimaan seperti menunjukkan ekspresi muka yang negatif ataupun yang positif. Yang seterusnya ialah cara berpakaian. Seperti yang kita ketahui, cara berpakaian ini menggambarkan kepribadian seseorang. Sebagai seorang kaunselor, kita mestilah memakai pakaian yang bersesuaian agar tidak mengganggu perhubungan semasa kaunseling dijalankan. Sebagai contoh, kalau kaunselor itu jangan pakailah baju yang sopan, janganlah pakai baju yang heavy metal, yang crowded. Dia akan membuatkan macam klien tu senang distracted. Okey, yang keempat, cara duduk. Cara duduk juga akan memperlihatkan sama ada seseorang itu telah bersedia untuk menerima klien ataupun tidak. Sekiranya seseorang kaunselor duduk dalam keadaan yang gelisah, ia menggambarkan keadaan yang tidak tenteram dan klien juga akan merasakan tidak selesa dengan kaunselor tersebut. Next slide. Kemahiran bukan lisan yang sambungan. Pergerakan tangan atau badan. Pergerakan tangan atau badan biasanya semasa komunikasi secara lisan. Tetapi janganlah keterlaluan sebab kadang-kadang tangan yang macam terlalu melampau ni pun akan membuatkan klien itu teralih pandangan. Okay, sentuhan ni bergantung kepada budaya. Ada sesetengah orang selesa dengan apabila disentuh. Tapi ada sesetengah orang dia tak selesa apabila disentuh walaupun jantina yang sama. Tapi seperti yang kita tahu, klien yang bermasalah ini akan mulakan merasa hatinya tersentuh apabila disentuh oleh kaunselor sebagai contoh. Tapi kita sebagai orang Islam janganlah sentuh-sentuh ni yang jantina berbeza. So, kalau kaunselor tu perempuan bolehlah macam pujuk ke dengan cara memegang. Okey, tahap kontak mata. Tahap kontak mata ni membawa makna kepada orang yang melihat. Komunikasi bersemuka mestilah melibatkan mata bertetap mata untuk menunjukkan kefahaman seseorang itu. Dan akhir sekali, nada suara. Nada suara ni merupakan ukuran dalam komunikasi yang melambangkan perasaan seseorang. Semasa sesi kaunseling, kita mestilah menggunakan nada suara yang bersesuaian, yang jelas, lembut dan mengikut kes klien. Tapi kalau perubahan nada suara yang terlalu melampau, ia akan menyebabkan klien itu stres. Okey, saya nak bagi contoh kat sini. Kalau kaunselor tu dia berhadapan dengan klien yang hilang pendengaran, kita akan hantar ke seseorang kaunselor yang expert dalam bahagian tu. So, saya bagi turn dekat Syafiq. Okay, so sekarang kemahiran lisan. So kemahiran lisan ni adalah
komunikasi lisan yang berkesan dalam atau semasa proses kaunseling antara kaunselor dan klien. So sebagai seorang kaunselor, kita perlulah mahirlah dalam kemahiran lisan ni. Jadi ada beberapa contoh dalam kemahiran lisan ni, ada 3. So the first one is empathy. Empathy adalah kefahaman yang tepat dan kita juga boleh mendapatkan kebolehan memahami orang lain dari point of view sendiri, macam daripada kacamata kita sendirilah, macam the ability to understand people from their own frame of references, think with rather than for them, macam daripada kita sendiri. Lepas tu juga empati ni dia memerlukan seseorang kaunselor untuk merespon kepada aspek kognitif dan aspek effective message yang disampaikan oleh klien, dan juga empati ni kita boleh menyampaikan melalui parafrasa dan refleksi dan penggunaan kemahiran temu bual. Lepas tu juga empati ni untuk mewujudkan sikap rapid macam ataupun perhubungan yang mesra antara klien dengan kaunselor. Lepas tu juga empati ni untuk membantu seorang kaunselor untuk mendapatkan lebih banyak maklumat daripada seorang klien, dan juga membantu klien untuk meneroka persoalan kepada diri dia sendiri. So contoh-contoh kenyataan berempati ni macam klien dia cakap, saya cuba untuk berbaik dengan ayah tapi tak berhasil, ayah saya terlalu kasar dengan saya. Jadi sebagai seorang kaunselor, kita perlulah jawab balik macam jadi awak rasa putus asa tentang cubaan gagal awak untuk berbaik dengan ayah awak ya. Kita paraphrase balik ayat yang dia kata tu, tapi janganlah kita provoke dia dengan cakap, sepatutnya awak cuba dengan lebih bersungguh-sungguh. Sebagai seorang kaunselor, kita tak boleh cakap macam tu sebab kita boleh dianggap untuk provoke klien, macam kita merendah-rendahkan dia lah. Faham tak ayat macam tu? Sebab klien datang dekat kita dengan rasa yang sedih, lepas tu kita pula guna ayat yang pedas untuk cakap macam tu dengan dia. Lepas tu juga cara untuk kita buat parafrasa, cara kita untuk mendapatkan empati dan memberikan empati kepada klien adalah kita menunjukkan keinginan untuk memahami dengan pertanyaan mengenai pengalaman dan perasaan klien. Lepas tu cara kedua adalah untuk kita berbincang mengikut kepentingan klien. Klien ni bila dia datang dekat kita, dia ada kepentingan dia sendiri. Macam dia dah fikir siap-siap dah. Nombor 1 dia nak cakap apa dengan klien, nombor 2 cakap apa dengan klien. Jadi kita cakap apa dengan kaunselor. Jadi kita sebagai kaunselor perlu dengar dan berbincanglah ikut apa yang klien nak. Jangan kita terus suruh dia luahkan semua. Nanti kita pun sebagai seorang kaunselor, kita pun tak tahu nak cakap yang mana satu. So the third one is kita perlulah beri perhatian dan fokus kepada perasaan klien dan namakan perasaan beliau. Macam kalau dia sedih tu, kita cakaplah macam, saya faham awak sedih, boleh ceritakan lagi tak kenapa dan sebab, macam tu. Lepas tu the last one is berikan perhatian dan nyatakan mesej yang klien tersiratkan. And then the next one is hormat dan berbaik sangka kepada klien. Sebagai seorang kaunselor, kita perlulah menyampaikan keinginan kita untuk bekerjasama dengan klien. Lepas tu kita juga perlu menunjukkan sifat kita minat untuk mendengar keluhan daripada klien dan juga menerima klien seadanya. Banyak klien yang mungkin akan datang dekat you sebagai seorang kaunselor, mungkin dia bukan orang yang baik, dia mungkin bukanlah sebaik-baik manusia, tapi kita perlu terima dia seadanya. Kita tak bolehlah berburuk sangka dengan dia hanya sebab dia pernah bunuh orang. Tak, mungkin dia buat tu, mungkin dia tertekan, mungkin dia ada mental illness ke macam tu. So kita tak tahu daripada point of view dia. Okay, the last one is kita ikhlas. Kita ikhlas ni boleh macam, kita boleh tahulah macam ikhlas ni kita genuine, kita tulen, kita tak berpura-pura dengan klien. Macam contoh dekat depan klien kita macam kita bagi pendapat itu, pendapat ini, jangan buat tu, jangan buat ni. Tapi bila dekat luar, klien nampak kita dekat luar, nampak contoh saya sebagai seorang kaunselor, klien nampak saya pergi parti lah, pergi minum arak lah, padahal saya cakap kat dia jangan buat macam tu. So macam kita dah tak tulis, kita dah tak kongruen dengan pendapat dan apa yang kita bagi dekat dia, apa yang kita cakap dekat dia. Lepas tu ada 5 komponen. Apakah itu keikhlasan dengan menunjukkan tingkah laku peranan yang berpatutan, itu yang contoh saya cakap tadi.
The second one is tingkah laku, cakap dan perasaan selaras dan sesuai. Sama juga dengan contoh yang saya bagi tadi, kita perlulah congruent. Lepas tu kita perlu spontan. Macam dengan klien kita tak perlu ada skrip. Kita perlu cakap secara spontan. Apa yang kita rasa pada waktu tu kita perlu cakap, tapi bertapis dengan menunjukkan sifat empati, dan kita perlu hormat kepada dia sebab dia datang kepada kita. The fourth one is berkongsi maklumat diri dengan klien, antara positif ataupun negatif. Kalau boleh selitkan sendiri apa yang kita pernah lalui untuk menghasilkan bonding tu, untuk menunjukkan rapport kita ada dengan klien tu. Kita pun ada masalah yang sama dengan klien. Lepas tu the last one is tingkah laku non-verbal yang sesuai dan menggalakkan. Macam kita menganggukkan kepala untuk memberikan dorongan yang minimum ke, kita anggukkan kepala untuk biar dia lebih selesa, lebih warm lah, lebih calm dengan kita macam tu. Tujuan kita ikhlas, tujuan kita hormat dan berbaik sangka, tujuan kita mempunyai kemahiran lisan ni adalah untuk mengurangkan jarak emosi antara klien dengan kaunselor. Lepas tu untuk tingkatkan rasa saling kenal lah, macam bonding tu dalam satu sesi counselling, untuk mewujudkan rasa percaya kepada klien dengan kaunselor dan menunjukkan rapport antara kaunselor dan klien. Lepas tu kemahiran mendengar. Elina akan bentang. Okey, kemahiran mendengar. Okey, kemahiran mendengar ialah satu aktiviti kompleks yang memerlukan kaunselor itu memberikan tumpuan sepenuhnya sepanjang sesi dijalankan. Sebagai contoh, kaunselor bolehlah bertanya semula kepada klien yang mana kita dah belajar pada minggu-minggu lepas. Seperti soalan tadi, kamu ada menyatakan sayang dengan emak kamu. And then klien pun jawab betul. Okey, yang kedua, kaunselor memerlukan daya pendengaran dan pemerhatian yang kuat untuk benar-benar mendengar maklumat yang disampaikan oleh klien agar tidak berlakunya pencanggah fahaman. Sebagai contoh, kaunselor menyebut semula dengan tepat apa yang telah diperkatakan oleh klien bagi menunjukkan kaunselor benar-benar mendengar kata-kata klien. Kaunselor juga memberi fokus kepada isi kandungan dan perasaan hati klien. Sebagai tips, kaunselor juga bolehlah tulis isi kandungan poin-poin yang penting agar tidak terlepas mana-mana poin supaya kita tak naklah salah faham berlaku. Seterusnya, kemahiran mendengar ada 4. Yang pertama, visual eye contact. Sekiranya anda ingin berbicara dengan baik, pandanglah mata, sebab bila kita pandang mata ni, kita macam boleh faham tahu betul-betul apa yang dia tengah fikirkan. And then yang kedua, vocal qualities. Tone vokal memberikan kejelasan dalam percakapan kaunselor. Kaunselor boleh menjelaskan, saya sangat berminat dengan apa yang awak mahu katakan atau ceritakan, supaya ini akan menambahkan lagi keyakinan klien. Yang ketiga, verbal tracking. Verbal tracking ni di mana klien datang membawa isu yang nak dibincangkan bersama kaunselor. Kaunselor tidak dibenarkan sama sekali untuk tukar subjek ataupun tukar topik. Sebagai seorang kaunselor, mestilah meneruskan mendengar luahan klien sehinggalah klien betul-betul puas hati dengan apa yang diluahkan. Okay, yang keempat ialah body language. Seperti yang kita tahu, body language ni kita akan mudah faham dan menunjukkan minat kita dengan minat untuk mendengar apa yang akan diperkatakan oleh klien. So, sebagai seorang kaunselor, kita mestilah menunjukkan riak wajah yang positif supaya klien tidak mula fikir bukan-bukan tentang kaunselor tersebut. Kaunselor menunjukkan kemahiran mendengar melalui beberapa cara, antaranya ialah memparafrasa, refleksi, rumusan, penjelasan, mentafsir, memberi maklumat, menyemak persepsi, konfrontasi dan memfokus. Saya rasa kita ada belajar minggu lepas. Okay, next. Okay.
Okey, sekarang adalah dalam kemahiran melayan. So, kemahiran melayan ni dia sangat penting lah untuk membuatkan proses kaunseling berjalan dengan lancar. Contoh-contoh kemahiran melayan ni dia terdiri dengan membuat soalan terbuka, membuat soalan tertutup, memberikan dorongan minimum dan memberikan maklumat. So, dengan adanya soalan terbuka, dapat memberikan peluang kepada klien untuk menghuraikan maklumat yang ingin disampaikan. Selalunya soalan terbuka ni soalan yang umum lah. Soalan yang berbentuk lebih umum, seperti contoh dia macam bagaimanakah, apakah, kenapakah, mengapakah tu daripada soalan terbuka klien akan bagi kepada kaunselor. Contoh dia macam, kenapa saya macam ni, kenapa saya dah study, saya dah solat semua macam tu tapi markah saya dan CGPA saya lebih rendah padahal saya dah tunjukkan effort macam tu. Soalan terbuka ni kenapakah, mengapakah macam tu. Lepas tu soalan tertutup pula dia dapat menentukan arah serta memberi maklumat saintifik kepada kaunselor. Sebab soalan tertutup ni dia lebih padat isi dia sebab dia tak perlukan apa-apa panjang lebar punya explanation. Tidak banyak memberikan peluang untuk banyak memberikan peluang kepada klien untuk menghuraikan maklumat. Contoh, kita sebagai kaunselor cakap dekat klien, oh awak suka dia ke? Oh awak bencikan dia? Lepas tu jawapan yang selalu klien akan bagi macam yang tertutup je, macam ya, betul. Lepas tu kita sendiri yang akan buka soalan terbuka kepada dia, kenapa? Lepas tu barulah dia akan dia akan memberikan maklumat lah. Sebab kita berikan dia soalan terbuka. Lepas tu the third one is dorongan minimum. Dorongan minimum ni kita sendiri pun tahulah macam mana kita nak bagi dorongan minimum. Sebagai seorang kaunselor, dorongan minimum ni amat penting lah dan dia diperlukan untuk memberikan sokongan kepada klien untuk meneruskan perbincangan. Dorongan minima lah ni, typo Dorongan minima. Dorongan minima juga dia menunjukkan kesabaran kaunselor dalam mendengar apa yang disampaikan oleh klien. Sebab kaunselor ni dia perlu ada kesabaran sebab kalau tak ada kesabaran macam mana kita sendiri nak dengar apa yang klien nak cakap. Bila klien lambat sikit je lepas tu kita nak marah-marah dia, suruh dia cepat tu tak boleh tau, kita kena sabar je. Contoh kita beri dorongan minima ni macam kita menganggukkan kepala, kita cakap oh ya ke, oh teruskan, macam tu lah. Dorongan minima ni juga kita membantu dia untuk ada lebih masa untuk dia untuk buka diri dia untuk memberitahu maklumat yang kita perlukan. Itu je. Lepas tu kesimpulan Alina akan terangkan. Alina akan habiskan dengan kesimpulan. Sebagai kesimpulan, dalam komunikasi kaunseling, kaunselor mestilah peka tentang maklumat yang disampaikan oleh klien. Persepsi yang berbeza antara klien dan kaunselor perlulah dihindari. Elemen yang paling penting dalam komunikasi kaunseling dan cara interaksi adalah berdasarkan kepada penstrukturan secara teliti berkaitan dengan kemahiran-kemahiran komunikasi seperti yang telah kita bincangkan. Konsep ketulinan, ikhlas, keredaan serta penerangan secara jelas maksud empati telah dapat menghasilkan satu ciri asas dalam cara interaksi. Lepas tu ada satu kata-kata pujangga lah daripada Nat Turner, good communication is the bridge between confusion and clarity. So communication ni dia adalah satu jambatan untuk confusion ataupun clarity. Kalau kita ada good communication, kita akan dapat clarity. Kalau kita cakap putar belit macam tu, kita tak faham apa yang klien ataupun orang lain bincangkan kepada kita, kita akan jatuh kepada kekeliruan kepada diri kita sendiri. Itu je, sekian, terima kasih. This is our rujukan. Alright, thank you so much Syafiq dan Elina. So far boleh nampak study lah on that topic. Thank you so much. Okay, boleh tak ada benda nak tambah sangat untuk topik-topik berkenaan sebab dia dah recap dan boleh recap lah benda yang you touch adalah komunikasi ni verbal kan. Verbal non verbal lah. Biasanya soalan ni memang keluar dalam test lah kan. Dan kita kalau baca apply betul-betul lah teknik komunikasi yang berkesan yang untuk yang counselling ni, InsyaAllah lah harmoni lah hubungan awak dengan ibu bapa ke, hubungan dengan kawan-kawan tu insyaAllah harmoni.
Cuma kita macam biasalah, kita manusia bonda sendiri juga sebab ada nafsu. Kan, nafsu berbeza dengan hati. Kadang-kadang nafsu kita tu kadang tak sabar. Tiba-tiba kita tercakap perkataan-perkataan yang tak elok. Jadi automatically benda-benda tu yang menjadikan konflik dalam komunikasi. Tapi bonda harap diri bonda juga, you all semua yang dah belajar dalam pembimbingan rakan sebaya ni, cuba belajar teknik komunikasi yang berkesan, ikut yang struktur-struktur tadi. Contohnya kalau kawan-kawan bagi tahu feedback, kita jangan terus jump to the conclusion. Biasanya konflik berlaku sebab kita sekejam, tu tak Syafiq? Contohnya Syafiq letak love lah dekat dia punya emoji background dia. Kau ni kenapa kau letak love? Terus dia jump to the conclusion. Kau ni species 2 nampak? Dia terus jump to the conclusion. Tapi kalau kita sentiasa bercambah idea, kita rasa wow, dia seorang yang happening, really fun, dia sangat fun. Dia enjoy dengan dia punya life, nampak? Berbeza tentang kita punya stigma pemikiran kita tu. Jadi biasanya orang buat stigma lah, boleh suka-suka stigma, benda-benda yang macam mitos ke stigma, orang yang benda tak perlu. Jadi dalam komunikasi ni kalau betul-betul berkesan, apply balik yang you all dah belajar daripada yang minggu lepas, minggu ni. Mendengar, kalau kawan meluahkan tu mendengar. Contohnya kalau you memang tengah study kan, dekat dorm ke kat rumah tengah study. Jap Elina, kau betul ke kau nak share dengan aku ni? Aku tengah study lah, Syafiq contoh. Aku tengah study, aku takut tak boleh nak dengar apa yang kau nak cakap. Tapi kalau kau rasa nak cakap je tak ada masalah lah. Tapi aku risau aku tak boleh bagi feedback betul. Kita terus berterus terang macam tu. That's komunikasi berkesan. Komunikasi tak berkesan adalah Elina cuba cerita kat Syafiq. Tapi Syafiq dengar tak dengar. Tapi sebenarnya Syafiq tengah busy. Lepas tu dia fikir, kau macam tak faham lah. Aku kan tengah busy, nampak? Dah ada konflik dalam komunikasi. Sebab kita yang sendiri tak mengutarakan. Kita jadi pasif dan agresif. Kita kena jadi asertif. Kita suarakan apa yang kita nak. Bukan kita turut nak marah, jadi agresif, pasif lah. Takut. Macam dalam kelas ni pun sebab tu kenapa Bonda suka kelas tanya soalan. Sebab Bonda tak nak pelajar jadi pasif. Kita dah jumpa face to face tu ramai pelajar yang tak kuat mental, tak boleh diri seseorang, tak boleh present, public speaking out. Jadi you pandai, pointer tinggi 3.8. Okay, kalau macam you all berdua dekan. Pandai tapi risau, pandai tu just pandai by menghafal. Not quality lah. Tadi you touch about quality. Not quality lah kita punya ni, graduate kita nanti. Pandai untuk menghafal dan dapat result bagus. Tapi ke alam kerjaya tu out. Kita tak nak macam tu. Alright. Okay, terus kepada jawab soalan kawan Syafiq. Okay, so soalan pertama daripada Aina Amira. Soalan dia, adakah mimik muka juga satu daripada kemahiran bukan lisan untuk mencapai komunikasi berkesan? Jika ya, mengapakah ia berkesan dalam menyampaikan sesuatu mesej kepada klien? Bagi saya, memang betul lah, memang ya jawapan dia. Sebab mimik muka ni dia adalah macam yang non-verbal, macam apa yang saya dengan Elina dah terangkan tadi. Sebab kita sebagai kaunselor ni, kita nak kata sepatutnya tu memang patut lah sebab kita sebagai seorang kaunselor kan memang benda yang Bonda cakap daripada kelas hari tu sebagai asas kita punya tools untuk memberikan apa yang klien nak tu, kita perlu bagi apa yang dia rasa untuk macam menunjukkan rapat macam tu juga. Jadi kita kena adalah mimik muka kita ni macam sendiri. Kalau saya dengan Aina tengah cakap, saya buat mimik muka macam saya tak suka dengar macam tu. Aina pun macam, apa hal pula Syafiq ni, aku tengah cerita kau tak nak dengar pula apa yang aku cakap. Sebab mimik muka tu, dia memainkan peranan yang penting lah sebab dia non-verbal kan. Kita, walaupun saya tak menyuarakan apa-apa tona, macam nak cakap, apa-apa tone, apa suara macam tu, tapi mimik muka ni penting sebab kalau saya tunjuk mimik muka macam malas lah nak dengar pun, kita faham sendiri kan bentuk muka orang kalau orang tu tak nak dengar. Jadi pentinglah mimik muka ni untuk kita untuk kita dapat sesuatu mesej tu daripada klien, untuk menunjukkan yang kita ni faham, yang kita ni yang untuk menunjukkan diorang percaya kepada kita untuk diorang luahkan lagi. Faham tak Amira? Tapi kalau mimik muka yang macam you buat mimik muka negatif, dia jadi tak berkesan lah. Mimik muka tu perlu juga repo tadi. Repo tu kena positif lah. Mimik muka yang orang tengah sedih, you buat muka sedih, bukan buat muka kaunselor tersengih-sengih. Tak. Kalau orang tengah sedih, apa muka you? Apa efek muka you? Tak berkesan bila you tersenyum. Kaunselor yang tersengih-sengih sendiri. You kali rasa, ni kenapa kaunselor ni orang tengah sedih? Contoh. Jadi kita ikut emosi klien tu. Tapi dalam bentuk empati, kena faham Empati dengan simpati tu bermaksud, kalau empati ni klien nangis, kaunselor tak nangis.
Tapi kita buat mimik muka yang simpati. Kalau dua-dua nangis tak jadi sesi lah Syafiq. Jadi luahan perasaan, bukan sesi Betul kongsi. benda. Okay. Okay, Aina Amira. Mira Okey, faham benda. tak? Okay, terus dengan Nurul Maisarah. Okey, soalan kedua daripada Nurul Maisarah. Apakah risiko yang akan dihadapi oleh seseorang individu jika kurang berkomunikasi dengan orang lain? Okey, komunikasi ni seperti yang kita tahu, communication is the key. Kan? So kalau macam kita tak berkomunikasi dengan baik dengan orang lain, kita akan ketinggalan apa-apa info penting. Macam contoh, kita tak berkomunikasi dengan classmate kita. Contoh hari ni kelas dekat tempat sekian-sekian, tapi kita tak communicate dengan dia. Macam mana kita nak tahu kelas tu betul ke dekat situ hari ni? Faham tak? And then kita akan berlakunya perselisihan fahaman. Macam seperti yang Bonda cakap tadi, terus jump into conclusion. Kita tak dengar dulu apa explanation dia. So, communication is the key lah. Menjawab tak? Menjawab, terima kasih. Okay. Alright, the next question daripada Atikah Azam. Sejauh manakah kemahiran? Cuma yang untuk Nurul Maisarah tu Bonda percaya memang ada yang simptom kita suka cerita one to one. Maksudnya one to one tu mesti cari kawan yang betul-betul membantu you lah. Kalau macam Bonda selalu fikir kalau pelajar, kalau lemah dalam satu subjek, jangan kawan dengan kawan yang lemah tu juga. Sebab dia tak membantu pun. Kalau kita nampak kawan tu, kita lemah dalam subjek, kita carikan kawan yang ni. Walaupun you memang introvert, yang komunikasi dengan orang ni tu tak suka sangat one to one. Tapi cari yang betul. Cari kawan yang betul lah. Untuk yang risiko yang menanya soalan ni pula ada lain kurang-kurang sih bila dia berkawan dengan orang-orang yang negatif juga. Jadi you tak dapat aura positif. Sekitar kita negatif, kita akan tap energi yang negatif je. Kalau kita kawan dengan kelompok yang positif, kita akan tap energi dia. Kena aura. Kita panggil aura kan. Gitu. Okay, Yusra ni. Okay, soalan daripada Atikah. Soalan daripada Atikah Azam. Sejauh manakah kemahiran komunikasi membantu kaunselor dalam menyelesaikan masalah klien? Sejauh manakah ni maksud dia macam penting ke tak penting macam tu soalan dia. Sejauh manakah kemahiran? Kalau kalau macam tu pentinglah sebagai seorang kaunselor untuk mempunyai kemahiran komunikasi yang Elina bentangkan tadi, secara lisan ataupun secara tidak lisan. Kita pecahkan balik antara dua tu. Secara tidak lisan tu kita punya verbal, secara tidak lisan tu non-verbal kita, tingkah laku kita, mimik muka kita, macam tu. So memang pentinglah untuk kita mahir dalam komunikasi, dalam kemahiran komunikasi untuk kita memahami dan menyelesaikan masalah klien. Menjawab tak Atikah? Jawab, terima kasih. Sama. Tapi Yusra ni tadi tak jawab lagi kan? Belum, sebab nama dia bawah Atikah Azam. Atas. Okay. Okay, go. Okay. Soalan daripada Yusra Dini pula, apakah contoh cara seorang introvert berkomunikasi ketika ada kerja berkumpulan? Ni boleh relate lah juga waktu sekolah menengah. Macam dulu pun nak kata introvert taklah introvert, nak kata extrovert pun taklah extrovert juga saya ni. Macam tengah-tengah, tapi saya dengan orang lain, orang yang saya rapat, saya extrovert. Orang yang saya tak kenal tu saya introvert. So, bila saya dapat kerja kumpulan dengan orang yang saya tak tahu, cara saya untuk keluar daripada kepompong comfort zone saya tu dengan saya mencabar diri saya. Macam kalau orang lain boleh, kenapa aku tak boleh? Walau biarlah orang nak gelakkan kita gagap ke, biarlah orang gelakkan kita tak cukup nafas ke, kita ada darah gemuruh ke, biarlah orang gelakkan, sebab itu adalah you nak keluar daripada comfort zone you. Kalau you tak keluar daripada comfort zone tu, macam mana you nak berjaya dengan berkomunikasi dengan orang lain, orang luar? So sekarang you dekat uni pun you kena, kalau bukan saya nak paksa semua orang jadi extrovert, tak, tapi bolehlah langkah sikit-sikit lah untuk kita keluar daripada comfort zone tu, kita berkawan dengan orang luar. Sebab kalau kita berkawan dengan orang kita je, macam mana kita nak mengembangkan apa yang kita ada tu? Macam Bonda cakap tadi, kalau kita kawan dengan geng-geng kita yang tak tahu apa-apa, yang tahulah juga, tapi kalau tak tahu certain subjek tu, orang lain tu tahu, takkanlah you all nak bodoh-bodoh je macam tu kan. Antara satu grup tu, you pun nak kena kawan juga dengan orang lain. So, contoh cara tu,
you kena keluar daripada comfort zone sendiri. You kena ada komunikasi yang lisan ataupun yang non-verbal lah. Macam you mengangguk ke kepala ke, you angkat tangan nak bagi jawapan sikit-sikit tu, you dah tunjuk dah. You ada effort untuk berkomunikasi dengan orang lain. Menjawab tak soalan Yusradi ni? Menjawab. Terima kasih. Satu lagi kalau boleh tambah untuk use adalah kita kena buat something yang kita nampak menonjol. Walaupun you introvert tapi mungkin you bagus dalam kelas. Jadi awak tu dinampak. Kita selalu fikir kadang pelajar konon buat pura-pura murung, macam lecture tanya tak nak soal sangat dengan harapan orang simpati tak. Zaman sekarang awak buat macam tu lagi orang tak pandang. Tahu tak Syafiq? Kalau tiba-tiba nak berkelara sendiri, orang lagi tak pandang. Serius. Zaman sekarang orang nampak apa yang orang nampak. Sebab you all ni memang generasi tersurat. Tersirat ni dah tak faham dah. Depan mata okey terus nampak. Jadi cuba buat something. Walaupun kita introvert, kita grooming. Contohnya you sudah diri dalam kelas, walaupun you diam, tapi bila you present, you quiz, you bagus. Lecturer nampak you, kawan-kawan nampak you. Automatically bila orang nampak you, orang nak berkawan dengan you. Itu cara je. Okay, terus Nasuha Najihah. Okay, soalan daripada Nasuha Najihah, macam mana nak improvekan skill komunikasi as an introvert person? Kita sampai bila kita nak duduk dalam kepompong kita tu? So, dengan cara nak improve skill communication ni, kita try buat kawan baru. Dari situ kita akan mula bercakap dengan orang yang baru. So, takkanlah kita macam yang Syafiq dengan Bonda cakap tadi, takkanlah kita nak berkawan dengan orang yang sama je. Faham tak? And then sekarang banyak je seminar-seminar yang online. As introvert kan, boleh je join online sebab orang takkan kenal kita face to face. Faham tak Nasuha Najihah? Faham. Thank you. Nasuha boleh juga apply bahawanya bila kita belajar ni kita cari networking. Networking kita. Tak tahu tiba-tiba esok jual insurans ke apa. In between nak cari kerja yang hakiki Nasuha, jual insurans. Networking tak ada siapa nak beli insurans dengan awak. Contoh. Boleh Okey, soalan daripada Siti Noaim. Apakah cara komunikasi yang sesuai untuk berhadapan dengan orang introvert? So, soalan Ain ni, kita berkomunikasi dengan orang introvert ni, kita satu, jangan paksa dia untuk bercakap dengan orang ramai. Kita kena tolong dia langkah pelan-pelan lah. Dayung pelan-pelan dengan dia. Naik satu kapal tu dengan dia perlahan-lahan. Jangan terus you nak pergi terus war lah, jangan nak terus pergi lawan. Faham tak? Macam you dengan orang introvert ni, you kena sama-sama, you kena perlahan-lahan dengan dia. You tak boleh terus jump terus. Contoh you belajar you belajar A, tiba-tiba you nak terus pergi ke Z tanpa you tahu lagi 24 alfabet huruf dekat tengah tu. So dengan orang introvert ni you kena jalan satu macam tu. Komunikasi yang sesuai, you jangan paksa dia, you jangan tanya dia soalan yang susah-susah, you jangan guna ayat-ayat yang boleh buat dia tak boleh fokus, yang tak boleh nak jawab persoalan apa yang you cakap tu. Faham tak Ain? Faham. Alright, thank you. Okay, thank you. Okay, seterusnya soalan daripada Aisyah Atirah. Apakah yang akan berlaku jika kaunselor tidak mendengar dengan fokus apa yang klien cakap? Seperti yang saya cakap tadi, kalau kita tak dengar betul-betul, kita akan mulalah miss something and then terus jump into conclusion. So, sebagai kaunselor ni kita kenalah dengar cakap, dengar fokus sebab itulah skop kerja sebagai seorang kaunselor kan. Kalau macam contoh kan, macam tadi yang Bonda cakap, Syafiq, macam saya meluahkan dekat Syafiq tapi Syafiq tak bagi tahu pun yang dia busy apa semua. So kat situ Syafiq tak dengar betul-betul. Nanti mulalah macam klien ni akan merasakan macam dia ni nak dengar ke tak sebenarnya. Macam tu. Faham tak Aisyah Atirah? Faham, thank you. Welcome.
Soalan seterusnya daripada Aisyah Syahbudin. Apakah contoh situasi bagi pelajar yang boleh menggunakan konsep teori rasional emotif dengan menggunakan model ABCDE? Okey. Contoh dia, kita kena tahu juga apa tu ABCDE. So A tu kita punya peristiwa, apa yang dah berlaku dekat kita. B, kepercayaan, kita punya belief. C, consequences, akibat. D, mencabar halangan. E adalah kesan. So contoh yang kita boleh gunakan dalam teori rasional emotif ni kembali balik kepada diri kita. Apakah apa saya nak cakap, apakah peristiwa yang kita pernah lalui untuk kita bangkit semula daripada tu. Lepas tu kita tengok pula B, apakah kepercayaan kita, sama ada you percaya yang you boleh buat ataupun you percaya you tak boleh buat. C pula akibat. Akibat tu dia punya risiko lah, you buat ke tak buat ke ada akibat juga. Contoh you buat benda tu, you bangkit semula diri you untuk belajar dengan lebih rajin. Akibat dia apa? You punya CGPA tinggi, you dapat dekan, anugerah naik chancellor, lepas tu kerja bagus. Kalau vice versa pula, akibat you tak bangkit diri you untuk study balik, you tak saya nak cakap you tak rationalize balik you punya pemikiran tu. Akibat tu you boleh fikir sendirilah, macam CGPA turun, lepas tu tak dapat apa yang kita nak dalam segi apa-apa je lah. Kalau you nak belajar pun you malas. So bayangkan masa yang akan datang, kalau you dah kahwin nanti, kalau you tak ada kerja, husband you ke wife you tak ada kerja juga, macam mana you nak survive kan? Macam tu. Itu adalah akibat jangka masa panjang lah. D ni kita mencabar halangan diri kita. Macam tadi soalan yang dekat atas, kita boleh guna juga teori rasional emotif ni untuk keluar daripada kompompong comfort zone kita dengan mencabar halangan diri kita untuk bercakap dengan orang ramai walaupun effort tu kecil je. Macam sebutir beras je, tapi walaupun orang tak nampak effort you, janji you dengan Allah tahu you dah bersungguh-sungguh dah. You dah mencabar you punya halangan nak keluar daripada kompompong comfort zone tu. Lepas tu E adalah kesan. Kesan ni dia sama juga selari dengan kongruen dengan akibat. So macam kalau you dah mencabar halangan you untuk bercakap dengan orang ramai, kesan dia apa? Mungkin you dah boleh jadi extrovert, mungkin dia boleh jadi apa yang tengah-tengah tu antara introvert dengan extrovert tu, mungkin you akan jadi yang tu. Ambivert. Mungkin ambivert. Mungkin kesan yang lain pada masa jangka yang akan datang, mungkin kita tak tahu kan, rezeki Allah bagi dekat kita. Mungkin kesan daripada you mencabar halangan dengan kesan daripada yang you guna ABCDE ni, kesan dia you dapat jadi Perdana Menteri ke, you dapat jadi ahli politik ke, you dapat jadi pensyarah. Macam tu. Faham tak Aisyah? Contoh situasi macam kita keluar daripada kompompong kita lah, kita berfikir secara rasional balik untuk kita keluar daripada apa yang kita tak nak tu lah. Emotion ni adalah sifat tak rasional kepada sifat yang rasional. Emosi tak rasional kepada emosi yang rasional. Aku mesti jadi pelajar cemerlang dalam kelas, mesti. Sentiasa nak A, tapi contohnya dapat B dah jadi tak bagus dah. Aku tak bagus lah ni, terus tak bagus. Tak rasional. Okay, kegagalan tu bukan masuk gagal selamanya. Contoh, kena bangkit daripada kegagalan supaya kita merasa apa perasaan tu bila gagal. Kalau teori tadi psychoanalysis Freud tu dia cairkan tentang id, ego dengan super ego kan. Biasanya kita cakap kau ni ego lah sebenarnya. Ego tu baru id tau. Dalam psikologi id baru. Kau ni Elena, kau ni id gitu. Dia punya rare sebenarnya kat situ. Id, ego and super ego. Super ego ni dia dah superiority complex. Dia je betul, orang lain salah. Tapi kalau Freud tadi nampak tak teknologi kebinatangan, sebab dia gunakan anjing sebagai dia punya kajian. Sebab tu dia guna tu. Tapi kita tak gunakan sangat lah Freud tu. Sebab id, ego, super ego kan. Sebab kalau Freud dia terus alam rahim. Kalau dalam Islam kita ada alam roh. Sebelum kita jadikan alam roh, alam janin. Sebab tu ibu mengandung kena bagus. Sebab dia pembawakan untuk anak-anak juga. And then bila Albert Ellis tu jadikan ABCDE, okay, teori rational emotive behavior therapy. Kat sini sebenarnya behavior therapy ni kita touch tentang pemikiran rasional dan tak rasional. Kalau kita tengah konflik apa-apa, alamak aku ni tak datang kelas tadi. Alamak takutlah pensyarah mesti marah aku teruk, aku fail. Rasional tak rasional? Apa solution? Kena fikir solution. Solution dia adalah pergi teks pensyarah dan minta maaf. Explain, jangan menipu. Kerana you all suka takut menipu, jangan. Jujur je, insyaAllah Allah berkati you. And then tadi apa teori last? Gestalt. Gestalt ni is more kepada here and now.
Contohnya you ada busy activity, kawan ajak pergi, contohlah pergi gaming, tapi sekarang ni ada kelas ko. Here and now, benda yang reality sekarang nak buat apa? Kelas. So kena attend kelas. Senang je. Konsep dia teori T3 tu senang tak? Bagi nak mudah faham. Okay, soalan terus kepada Noliana. Soalan seterusnya daripada Noliana, bagaimanakah ingin meningkatkan confident klien jika klien seorang yang introvert? Okay, first kita kena tenangkan dulu klien ni. Diorang introvert kan, so mestilah nervous nak jumpa dengan orang. So, mula-mula janganlah terus tergopoh-gapar buat dia rasa cemas apa semua. And then, sebagai seorang kaunselor, kita jangan stop bagikan dia kata-kata semangat sebab dengan kata-kata semangat ni lah akan menambahkan dia punya confidence. Macam contoh, orang-orang yang introvert ni, dia mesti akan ada certain part yang dia insecure. So, bagilah kat dia yang macam contoh dia cakap dia insecure sebab dia gemuk. Cakaplah kat dia tak apa, bagilah kata-kata semangat yang positif. Jangan sampai dia fikir benda-benda yang negatif. Sampai dia jadi down, tak confident apa semua. Faham tak Liana? Faham. Tapi dulu Bonda ada joke tu dengan kawan Bonda. Kalau kawan Bonda tu pendek, tanya Bonda, alamak kau gemuk? Tak apa, gemuk boleh kurus, pendek tak boleh tinggi tau, cakap dia. Lepas tu terus dia jadi joke lah. Jawab alamak, tak ni lah panggil kan. Tak apa, gemuk boleh kurus, kau pendek boleh tinggi, tak boleh. Macam tu. Kadang-kadang kita cakap macam tu kan. Cuma yang benda-benda macam ni, Bonda nampak lah kita banyak introvert. Introvert ni efek dia adalah sebab pandemik yang sekarang, endemik COVID-19 ni adalah sebab you all belajar secara ni, online. Online ni of course you akan jadi introvert. You dah macam terkurung, nampak muka, even nak buka gambar pun, kalau boleh suruh buka gambar pun berat. Tapi boleh bersangka baik lah sebab you all nak jimat data apa semua kan. Boleh faham lah part tu. Cuma tak saya confident lah. Tak ada nak pakai baju lalawa. Kalau pergi kelas kan nak pakai baju lalawa. Yang perempuan nak make up, gosok baju. Ni belajar kat rumah. Tantah belum mandi sampai petang ni. Tantah lah kan, tak tahu. Masuk muka je, make up dah, bukan perasan pun mandi tantang 2 hari sekali je. Contoh. Sebab rumah 24 jam aircon sejuk. So badan tak berpeluh. Contoh. Jadi ramailah pelajar-pelajar daripada ODL ni bukan you all je. Adik-adik sekolah pun begitu. Introvert tinggi. Okay, seterusnya Nur Atirah. Okay, soalan daripada Nur Atirah. Apa yang boleh kita lakukan untuk cuba berkomunikasi dengan baik? So ni macam Elina cakap tadi, ada banyak seminar untuk kita boleh attend virtually dengan non-virtually lah. Macam virtually tu kita boleh masuk guna ni lah, Zoom ke, webinar ke, daripada situ kita boleh belajar lah. Tapi tengoklah webinar apa kalau you nak cuba untuk untuk memahirkan balik you punya cara-cara berkomunikasi tu, janganlah you masuk webinar tentang perkara yang tak relate pun dengan benda tu. So cara yang lain pula, you boleh cuba bercakap dengan kawan ataupun you dengan kawan tu dia cakap macam informal kan. Kalau you nak yang formal tu, you cuba cakap dengan lecturer ke ataupun you cakaplah dengan lecturer yang you rapat. You boleh daripada situ you boleh cuba untuk berkomunikasi dengan mereka dengan lebih baik untuk tidak menghasilkan confusion. Kalau you tak berkomunikasi dengan baik, you tak ada you tak paraphrase ayat tu, you tak faham apa yang orang lain sampaikan, you pun takkan faham apa yang dia nak sampaikan. Kalau you sendiri tak faham apa itu kemahiran berkomunikasi dengan baik. Macam verbal macam biasalah, kita memang boleh cakap, kita boleh faham. Kita semua ada akal, tapi ada satu masa tu walaupun akal yang cukup, tapi kalau kita tak faham apa yang orang lain nak cakap, tak ada maknanya. Macam you masuk telinga kanan, keluar telinga kiri tu je. Faham tak Nur Atirah? Cuba ni, you boleh cuba cakap dengan orang lain. You boleh faham. You boleh buka YouTube tu, ada banyak benda. Ada banyak tutorial videos ataupun you boleh dengar. Macam kan nak ambil MUET nanti kan, hujung SEM ni, MUET pun kita perlu ada communication skill. Kalau you tak faham apa yang audio tu nak bentangkan, macam mana you nak jawab atas paper? Kalau you sendiri tak faham apa yang cikgu depan lecturer yang depan yang nak tanya soalan speaking tu you tak faham, macam mana you nak balas balik dengan dia in terms of formality ataupun informality. Faham tak? So dari sekarang ni
kena cuba keluarlah daripada kompom-pom tu untuk bercakap dengan lebih banyak lagi. Bukan bercakap dengan lebih banyak lagi macam bergosip ke apa, membawang ke apa, tak. Dia macam you bercakap dengan orang yang lebih bijak. Kalau you bercakap dengan orang yang sama taraf dengan you, takkan pergi mana-mana. Faham tak, Nur Atirah? Faham? Satu je tips dia nak Atira paling mudah bagi Bunda beritahu, bila komunikasi lebih baik ni, kita kena ingat kita nak buat satu kebaikan. Kebaikan untuk diri kita dan orang lain. Dan kita sendiri jangan berhenti buat kebaikan. Kalau terasa nak buat kebaikan, jangan tunggu nanti. Aku ni macam nak tegur dia dah terus. Jangan nanti. Nanti tu jadi tak ada apa-apa ni. Rasulullah pun selalu pesan, jangan berhenti buat kebaikan. Okey, soalan seterusnya daripada Nordiana binti Rashidi. Bolehkah orang yang kurang mahir dalam komunikasi jadi seorang kaunselor? Boleh, sebab kurang mahir dalam communication skill ni kita boleh asah. Macam yang Syafiq cakap tadi, banyak webinar, dekat YouTube pun banyak cara-cara. Tak kisahlah dalam bahasa Melayu ke English, mesti ada dekat YouTube tu, search je. So tak mustahil lah orang yang kurang mahir dalam komunikasi ni boleh jadi seorang kaunselor. Faham tak Diana Rashidi? Faham, terima kasih. Sama. Okay, next question daripada Nur Azirah Iriani. Apakah kesan jika komunikasi tidak berkesan antara klien dan kaunselor ni? Kesan dia, you tak faham lah apa yang dia nak cakap. You macam tadi lah soalan yang dekat atas-atas tadi tu, kesan dia sama je. Macam Bonda cakap tadi pun, you takkan dengar, you takkan faham apa yang dia cakap. So tak berkesan lah kalau you berkomunikasi tapi you tak faham apa yang nak apa yang klien sampaikan dekat you. Jadi parafrasa you kepada soalan yang klien tadi tu pun akan bercanggah maksud dia. Contoh, klien cakap A, you pun nak kena cakap A juga tapi you salah tafsir apa yang klien cakap, you akan cakap yang B. Contoh, kita paraphrase dengan cara yang salah. Contoh, klien datang dekat kita, dia ada eating disorder. Dia datang dekat klien, dia datang dekat kita, counselor, saya ada eating disorder. Dia teranglah macam-macam kenapa, bagaimana, kenapa, sebab dia nak jadi macam tu. Lepas tu kita salah tafsir. Mungkin dia nak ikut trend sekarang kot, nak kurus dengan cara senang, lepas tu jolok-jolok mulut muntah macam tu. Kita fikir macam tu sebab itu stigma. Kalau kita sendiri tak faham, kita tak boleh bezakan antara stigma dengan paraphrase ayat daripada klien tu sendiri, komunikasi takkan berkesan. Sebab bila kita paraphrase ayat yang salah, contoh topik yang tadi, eating disorder, kita cakap dekat klien, kamu sebenarnya buat macam tu sebab kamu nak kurus kan? Padahal dia memang ada mental illness tentang eating disorder tu. Dia tak boleh lebih sikit berat badan tu, mungkin ada sebab-sebab tersendiri lah, tapi kita paraphrase maksud dia tu dengan benda yang lain. Jadi jadi kesan dia nanti tak berkesan lah komunikasi tu. Macam tak ada jalan penyelesaian. You ulang alik je benda tu nanti. Faham tak Azirah? Faham, terima kasih. Sama. Boleh nak tanya, guru you Suradi ni akan present ke lepas ni? Bonda. Okay, nanti Syafiq dengan Elina jawab laju sikit. Okay. So soalan daripada Nurul Uzma Hamzah, bagaimanakah kita mahu berinteraksi dengan orang bisu selain menggunakan bahasa isyarat? Rasanya tak boleh sebab medium diorang memang bahasa isyarat, tapi kalau macam simple thing, macam kalau kita tak reti nak guna bahasa isyarat tu, Yang ni kita akan punya juru isyarat bahasa. Kalau macam kita nak bercakap biasa je, tapi dia akan ada kaunselor juga. Yang ni memang ada kaunselor yang menggunakan OKU punya kaunselor lah. Sebab nanti kalau Bonda pakai translator pun, Bonda pun tak faham apa translator tu buat. Dia ada kaunselor dia, memang ada kaunselor yang bahasa isyarat. Okay, thank you. Okay, saya jawab soalan Syairah lah, tak apa. Syafiq, saya jawab. Mengapakah cara duduk bersilang kaki tidak digalakkan? Sebab bersilang kaki ni nampak macam rude tau. Sesi kaunseling ni kita nak macam dia santai tapi jangan sampai nampak kurang ajar. Faham tak? So letaklah kaki kat bawah. Faham, thank you. And then masa you temu duga pun walk in interview, tips dia,
Kadang-kadang dia akan letak kursi kosong kat depan, jangan silang kaki tau, duduk elok. Kapit kaki je. Okay, jangan silang. Silang tu kalau kita pergi makan tak apa. Okay, Hanan Umairah. Okey, soalan daripada Hanan Umairah, bagaimana kita nak handle situasi bila klien salah tafsir apa yang kita maksudkan semasa komunikasi? Ini kembali balik kepada kita. Kenapa klien salah tafsir? Mungkin cara percakapan kita paraphrase ayat tu salah. Jadi dalam tu balik kita adakan konfrontasi dengan dia. Konfrontasi dengan cara baiklah. Kita nak dapatkan balik maklumat yang betul daripada klien, kita paraphrase balik ayat yang betul. Bagi maksud yang betul lah. Faham tak Hanan Umairah? Kita adakan konfrontasi dengan baik balik dengan dia untuk mendapatkan balik maklumat yang kita mungkin tak dengar ke, mungkin slip in mind ke, macam tu. Faham tak? Faham. Terima kasih. Alright, okay. Nur Atira pula, adakah eye contact dianggap sebagai interaksi non-verbal? Betul. Sebab non-verbal ni, verbal ni percakapan kita. Non-verbal ni perbuatan dan perilaku tingkah laku kita. So, eye contact ni, contoh saya pandang mata Elina, dia sebagai klien saya sebagai kaunselor, untuk mendapatkan rapport tu baliklah macam kita pandang dia macam, biasalah kita pandang kepada mata orang lain untuk menunjukkan kita ada dengan dia. Kita nak dengar, kita nak tahu apa-apa keluhan dia. Jadi, dia anggap sebagai non-verbal lah, interaksi non-verbal. Betul. Atira faham? Faham. Terima kasih. Alright, thank you. Soalan daripada Nur Alisha, bagaimanakah cara untuk kekal berkomunikasi dengan baik semasa berhadapan dengan klien? Okey, cakaplah benda yang baik-baik, janganlah cakap benda yang boleh menimbulkan kemarahan dia. Jangan, macam kita, seperti yang Syafiq bentang tadi, kita kena hormat dengan apa yang dia cakap. Faham? Faham tak Alisha? Faham. Terima kasih. Alright, soalan daripada Nurul Afiqah, perlukah kita kekal berkomunikasi dengan baik jika klien mula marah dan menggunakan bahasa kasar kepada kita? Betul, sebab takkanlah you nak curahkan minyak dalam api yang panas, you nak membara-barakan dia lagi. So macam you perlu keep calm, itu adalah ciri seorang kaunselor yang bagus lah, sebab kalau you sama-sama naik dengan dia, so siapa yang nak perbetulkan dia? So kita perlu berkomunikasi dengan baik lah, walaupun kita dicarut ke dia apa ke, kita sebagai kaunselor kena keep calm lah, kita kena faham, kita kena tahan lah. Faham tak Fikah? Faham, terima kasih. Alright, soalan Kaunselor penjara lain penjara lain. Sebab penjara kita bersama dengan banduan. Kalau banduan ada kasar sikit. Alright, soalan second last daripada Nana, Rashidah Nordana. Contoh situasi yang diselesaikan pakai teori Just-Talk. Pakai teori Just-Talk ni, apa yang Bonda cakap tadi, here and now. Macam berlaku antara reality yang berlaku sekarang ni. Macam contoh yang Bonda bagi tu, kawan you ajak keluar tapi you ada kelas sekarang. So you nak pilih yang mana? Yang mana lagi penting untuk you pada masa akan datang? You dengan kawan, you nak keluar dengan kawan ke, or you nak belajar? You boleh fikir sendirilah menggunakan teori rasional dengan Just-Talk ni balik. Kalau you rasional, you belajar, jangka masa akan datang, you akan dapat kerja yang bagus, you akan dapat itu, you dapat yang ini. Kalau you keluar dengan kawan, itu sekejap je, jangka masa pendek, you seronok sekejap je. Tapi kalau you belajar, you masuk kelas, you seronok akan datang nanti. Macam tu, faham tak Nana? Rashidah, faham tak? Faham. Thank you Capi. Okay, welcome. Last question, Elina bentang. Elina akan jawab. Internet Elina slow kot, saya jawab je lah. Soalan last kepada Siti Aisyah Adnan, apakah yang dimaksudkan dengan ego dan super ego dalam komunikasi? Ego ni kita sedar Okay, dengan... soalan daripada Siti Aisyah Adnan. Okay. Tak apalah, akulah jawab. Okay. Ego dalam teori psikoanalitik ni dia ada 3. Id, ego dengan super ego. Apa yang Bonda terangkan tadi tu, id ni adalah keseronokan kita. Ego antara kita sedar akan realiti ataupun kita tidak sedar akan realiti apa yang berlaku sekarang. Lepas tu super ego ni antara moral, hati nurani dan bertanggungjawab kita sendiri terhadap perilakuan apa yang kita nak lakukan sekarang tu.
So itulah maksud dia. Ego dan super ego dalam komunikasi ni kita Bolehlah cakap kau ni eat lah, kau ni ego lah, kau ni super ah ego lah. So kita pemikiran sebenarnya cuba guna-guna ayat psikologi sikit. Tapi sebenarnya kalau kita tengok movie barat suka guna perkataan psikologi tau. Please rephrase perkataan tak? Kadang-kadang kartun pun. Kita tak cakap pun dalam skrip kita tolong para perasa pun ada. Kalau kita tengok movie barat, dia memang guna perkataan psikologi. Alright, so dah habis kan? dah habis dah. Sebab Syafiq dan Elina boleh nampak dia study hard untuk topik ni dia sebab dia boleh cover up untuk jawab semua soalan. Thank you so much. Okay. Again, boleh persilakan group seterusnya Yusra Dini dan Yusra siapa Yus? Afikah Syahira. Okay, terus. Pelajar lelaki standby tanya soalan ni. Korang dah 6 ketul je pun. Yus, terus. Boleh tak? Dah ready tak internet awak? Jap. Kali dengan Danish tadi bonda tengok lagi tadi. Dia asyik tukar K-pop nyawek je. Happening betul dia orang tu. Bonda nampak ke skrin saya sekarang? Nampak tapi belum share video kan? Belum. Sekejap Okay, go. Buka gambar Yusra Dini dengan Atikah. Buka kamera Bonda. Afika dengan Yus present kan buka kamera. Okay. Tapi tak apa, you buka video dulu. Sebentar you nak tutup aurat tu. Okay. Saya on video dulu Okay. Buka slide view yang ni dekat ruangan chat sekarang. Kejap. Okay, go. Boleh tak boleh? Suara tak keluar? Alamak. Tak keluar? Bonda dengar suara saya tak Bonda? Suara awak keluar, video tak keluar. Video tak keluar Video tu cuba save dulu dekat desktop, dekat PC tu. Saya dah, yang tu memang dekat ni pun, dekat Buka siap-siap dulu file tu. Jangan masa nak present buka file. File tu siap-siap dah buka kat desktop. Log out dulu benda ni. Maksudnya? Maksudnya dah buka dalam window awak dulu. Kejap. Okay, kejap saya try kejap Bukan masa nak share buka folder tu, jangan. Buka dulu siap-siap. Kejap Alasan lah Fika, kamera problem lah pakai handphone. Handphone pun kamera rosak tipu. Mana ada pelajar perempuan kamera rosak handphone, kuat selfie masing-masing. nampak kan Bonda kan? Okay, nampak? Okay, cuba play. Sekejap saya try Dia dah keluar. Dengar Bonda? Okay dah. Okay, good. Okay. Kau macam baca lah Fika. Handphone tak ada bateri lah. Yelah. Okay, go. Present. Yus, suara tak keluar ni Yus. Tak keluar Bonda? Tak tahulah pelajar lain, you all dengar suara tak? Aduh mak. Tak dengar Sekejap, saya on mic. Sekejap. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengar ke Bonda? Dengar. Cuba buka macam tadi. Sekejap Dan salam sejahtera. Saya Yusra Dini binti Yusna dan Nurul Afikah Syahirah binti Zulkarnain akan membentangkan tajuk kami iaitu halangan komunikasi. Apakah itu halangan komunikasi? Halangan komunikasi juga dikenali sebagai gangguan. Ianya terdiri daripada rintangan yang menyukarkan proses pesan sampai dalam proses komunikasi.
Melalui halangan-halangan ini, mesej dapat diputarbalikkan atau disalahfahamkan dan tidak sampai ke penerima dengan tepat. Terdapat 4 jenis halangan komunikasi, iaitu halangan semantik, halangan psikologi, halangan fisiologi dan halangan fizikal. Halangan yang pertama adalah halangan semantik. Halangan semantik berkaitan dengan makna perkataan. Jenis halangan ini menjelaskan bahawa kita tidak dapat memahami perkataan, frasa atau ucapan yang disampaikan. Hal ini menyukarkan kita untuk memahami sesuatu mesej atau memberikan makna terhadap mesej yang disampaikan. Oleh itu, mereka akan bertindak apabila penerima tidak dapat mentafsirkan mesej oleh pengirim dengan betul. Sebagai penerima, jika kita menggunakan kata dengan makna yang tidak sesuai, kita menghasilkan penghalang semantik, iaitu disebut sebagai perubahan ketentuan. Weh korang lapar tak? Lapar? Jom pergi kafe, kita pergi makan. Jom, pergi kafe sama-sama. Tapi kan saya sebenarnya tak cukup duit sebab saya baru je bayar yuran semalam. Jadi saya ingat nak makan kuih je kot. Tak apalah, saya boleh pinjamkan awak duit saya dulu. Betul ke Syahirah? Betul. Terima kasih. Fika, jom sekali. Tak apa-apa sih, kalian duluan aja. Soalnya gue mau hantar dokumen ke kantor. Kantor? Kantor tu apa? Kantor apa ya di Malaysia? Pejabat ya? Oh, pejabat. Oh, okey. Jadi kalau macam tu kami pergi dululah bertiga. Okey, nanti saya komplain kalian. Okey. Bye-bye. Bye. Seterusnya ialah halangan psikologi. Halangan psikologi ialah halangan di mana keadaan emosi pengirim dan atau penerima yang boleh mengubah sesuatu mesej itu. Ianya berkait dengan simpati atau penolakan yang ada pada pengirim atau penerima yang dapat mempengaruhi bagaimana kita menerima atau mentafsirkan mesej tersebut. Prasangka juga memainkan peranan dalam halangan komunikasi jenis ini kerana ianya mempengaruhi bagaimana kita melihat orang lain dan bagaimana mesej mereka sampai kepada kita. So untuk yang voltage divider bias ni, dia ada dua analisis. Satu exact, satu approximate. Kalau exact ni dia by default analysis. Maksudnya untuk soalan dia akan keluar tau. Untuk exact ni. Tapi untuk approximate dia jarang keluar. But still adalah soalannya. So untuk approximate ni kita kalau before nak guna dia, kita kena ada test dia tau. Ada test untuk guna approximate ni. Kalau test tu tak fit dengan analisis tu, kita akan direct guna exact analysis. So setakat tu faham tak? Macam mana nak test approximate analysis tu, ada formula dia ke? Kau ni yang tu takkan tak faham. Dia baru cakap tadi kan. Takkan itu pun tak tangkap. Benda simple je. Yang tak nak marah dia kenapa? Dia kan tak faham. Kenapa kau nak marah dia pula? Taklah, dia baru cakap kan pasal benda exact analysis ni. Kenapa dia nak tanya lagi? Nampaklah tak fokus dalam apa yang dia ajar kan? Isra. Untuk analisis ni kita tak habis stand lagi. So dia tanya awak okey tak? Sorry tu, taklah aku stres lah kerja banyak-banyak ni je lah duduk dekat-dekat. Sorry tu korang, aku macam tak ada mood nak belajar. Aku live dulu lah. Sorry tu.
Bye. Halangan yang ketiga iaitu halangan fisiologi. Halangan fisiologi menukarkan atau mencegah mesej untuk dihantar dengan jelas dan tepat. Halangan ini juga boleh disebabkan oleh persepsi yang berbeza antara penerima dan penghantar mesej. Hal ini boleh disebabkan oleh perubahan fisiologi tertentu dari pihak pengirim atau penerima. Sebagai contoh, jika salah seorang atau kedua-duanya berada dalam keadaan berubah pada tahap fisiologi seperti mabuk, mengantuk, marah dan bingung, ini akan menyebabkan berlakunya penerimaan mesej yang diputarbalikkan. Korang, kita nak tengok movie apa ni? Awak ada movie apa? Fast and Furious. Wah. Saya tak kisah pun tapi jangan yang seram lah. Isra mana? Berhenti Yusra. Bila saya pergi kejut dia kejap. Okey. Isra, Nak cakap seram kan? Isra, kita dah nak tengok movie ni. Bukan nak pergi kelas ke sekarang? Bukan dah pagi ke? Belum lagi. Kita baru nak tengok movie. Okay. Isra. Saya nak ayam goreng satu. Isra, kita baru je makan ayam goreng tadi. Isra. Ya. Yusra bangun. Saya ngantuk Korang je lah tengok movie. Saya nak tidur lah. Saya tidur. Yusra. Akhir sekali ialah halangan fizikal. Ini merupakan halangan yang paling jelas kerana gangguan berlaku secara langsung atau tidak. Gangguan tersebut merupakan semua keadaan atau persekitaran yang menghalang komunikasi daripada berjalan lancar dan jelas. Contohnya seperti keadaan yang bising, kekurangan cahaya seperti berada di tempat yang gelap dan juga penjarakan yang jauh. Yusra, awak ada study ke? Apa dia kira? Awak tak ada kata ke cakap? Awak tak nak saya ke kira? Saya cakap awak. Mak, tak ada dengar lah. Tak ada kata? Saya cakap ini mesti. Awak tak cakap. Saya nak tahu apa kata ni. Saya tak faham. Dengar pun. Saya tadi ni, awak dah study ke untuk test hari Khamis ni? Rasa tadi ke tak? Saya tak tadi pun. Saya jawab je nanti. Tak apalah, jelas kita tadi sama-sama. Okey. Oleh yang demikian, terdapat beberapa cara yang dapat kita gunakan untuk memesan halangan komunikasi ini agar mesej dapat disampaikan dengan jelas tanpa diputarbalikkan. Antaranya ialah mesej yang disampaikan tidak jelas dan menimbulkan kekeliruan, kekerapan berdiam diri ketika berkomunikasi, dan cara seseorang itu mengekspresikan diri seperti kerutan di wajah. Terdapat 4 cara untuk mengatasi halangan komunikasi. Yang pertama, kita boleh gunakan cara dengan memberi maklum balas, iaitu feedback. Setiap orang yang berbicara melihat kepada maklum balas yang diberikan oleh penerima, baik dari segi verbal maupun non-verbal.
kita juga perlu memberikan pentafsiran terhadap maklum balas itu secara terperinci. Yang kedua, kita boleh gunakan komunikasi secara langsung, iaitu komunikasi secara face to face. Komunikasi secara langsung dapat mengatasi halangan komunikasi karenanya sifat lebih persuasif. Komunikator dapat menggabungkan bahasa verbal dan bahasa non-verbal. Di samping kata-kata yang selektif, dapat juga kita gunakan hubungan mata, mimik muka, bahasa tubuh dan meta language, iaitu isyarat di luar bahasa. Ini membuatkan komunikasi kita lebih berkesan. Yang ketiga, kita perlu fahami perbezaan individu atau keindividu dengan baik. Kerana setiap individu mempunyai pribadi yang berbeza dari segi latar belakang iaitu psikologi, sosial, ekonomi, budaya dan pendidikan. Jika kita mempunyai fahaman yang betul terhadap orang yang berbeza, kita dapat menggunakan taktik yang tepat dalam berkomunikasi dengan mereka. Akhir sekali, kita perlulah menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah. Hal ini dikatakan demikian kerana kosakata yang digunakan hendaklah dapat dipahami dan kita tidak boleh menggunakan istilah yang sukar dipahami oleh pendengar. Gunakan perkataan yang sederhana kerana perkataan yang mengandungi banyak masukan tersirat dan tersurat akan menyukarkan pendengar untuk memahami mesej yang hendak disampaikan. Itu sahaja dari kami. Sekian, terima kasih. Okay, thank you so much buat you Syarani dan Afika. Amazing video, nampak study on that. Sampaikan salam bonda pada dua orang kawan awak tu Yus. Yang berlakon bersama tu. Boleh. Allah, bagusnya dapat kawan-kawan yang sporting macam tu. Tapi selainnya masa nak record tu lama pun dia nak record sebab kita orang gelak-gelak. Yelah malu kan. Tapi tak apa. Dia build you all punya self confidence. Okay, cuba jawab laju-laju untuk 6 orang jejaka ni. Bonda risau dah azan kan? Okay, terus Syamirul. Saya je. Syazmi tak datang Syazmi? Syazmi tak soal lagi Syazmi? Cepat. Soalan yang pertama dari Syamirul Rahizam, adakah perbezaan bahasa boleh diklasifikasikan sebagai halangan komunikasi? Bagi pendapat saya, betul language barrier ni dia antara salah satu halangan komunikasi sebab macam kalau orang A dia cakap bahasa English, orang B cakap bahasa Melayu. So nanti dia akan ada mesej yang nak disampaikan tu dia tak akan sampai sebab ada batas kat situ. Orang tu tak faham pun dia cakap bahasa English, dia pun tak faham bahasa Melayu. Menjawab tak soalan? Jawab. Terima kasih. Ya, sama. Seterusnya soalan dari Umarul Sidki, apakah cara untuk membaiki komunikasi kita dengan orang lain secara efektif? Kita boleh membaiki komunikasi kita dengan orang lain dengan cara diam dan dengar apa yang dia cuba sampaikan. Masa di tengah cakap tu, kita jangan sibuk-sibuk nak interrupt dia. Nanti dia akan macam spoilkan mood orang tu nak bercerita. Kita juga perlu mainkan peranan untuk cari tahu apa yang sebenarnya dia nak sampaikan. Ini salah satu cara berkongsi yang baik. Kita dengan ni kita akan dapat macam boleh bahas balik apa yang dia cakap sebab kita tahu apa yang dia cuba sampaikan. Jelas tak Umarul Sidki? Jelas.
Okey, soalan seterusnya dari Akmal Ali. Bagaimana cara untuk memastikan kita tidak terhalang daripada berkomunikasi dengan rakan-rakan yang introvert dan tidak suka berkomunikasi dengan orang lain? Cara untuk memastikan tidak terhalang. Sekejap Kejap. Nak fahamkan soalan. Boleh tak explain sikit soalan ni macam mana sebab kurang jelas lah Akmal. Oh, soalan ni adalah dia suka bercakap contoh tapi dia dapatkan kawan yang tak suka bercakap. Oh. So komunikasi tak berkesan lah. Dia kau dah makan belum? Kau nak makan apa? Entah. Dah makan belum? Belum. Dia soalan tu tutup je jawab. Contoh macam ni. Oh, macam mana kita nak pastikan supaya ada two-way communication lah ni kiranya antara orang A dengan orang B kan. Kalau macam tu kan, first kali kita, saya rasa, pendapat saya dah, saya rasa first kali kita kena macam tengoklah dia pun memang jenis introvert. Jadi kalau introvert pun kita tahu diorang memang tak banyak cakap, susah nak bergaul dengan orang. Jadi macam kita jangan jangan tanya diorang soalan yang bertubi-tubi dalam masa yang singkat macam diorang macam contohlah macam yang Bonda bagi contoh tadi, kau dah makan ke, kau makan apa? Diorang akan rasa overwhelmed tau untuk jawab soalan tu sebab macam banyaknya dia tanya aku ni, macam tu lah. Jadi tapi senang je, orang yang tak suka cakap ni awak bagi soalan terbuka. Jangan bagi soalan tertutup jawapan ya, tak tahu kan. Kiranya bagi soalan yang general ya Bonda. Open question. Open question. Contohnya kau sebenarnya kau sebenarnya suka makan apa? Dia tak cakap ya tak. Kalau dia cakap ayam, nasi, ayam ni kau makan. Tapi kita buat takkan nasi. Contoh. Kita start dengan benda-benda yang tu. Laju sikit Yus jawab. Okay, jawab ke soalan tadi Akmal. Dah tak ada lah tu. Terus Muhammad Danish. Okay, Rafika. Apakah cara yang boleh digunakan untuk mengatasi halangan komunikasi apabila bahasa berdialek? Dialek negeri ni. Lain ni tak ada tu Yus, awak cover. Danish apakah cara yang boleh digunakan untuk mengatasi halangan komunikasi apabila bahasa yang berdialek? Kalau macam ni, first kali kita boleh minta orang yang berdialek tu untuk dia cakap slow-slow sebab biasanya kalau dia berdialek ni dia akan macam cakap laju and bahasa dia pun dialek dia pun dialek dia je faham, and then kita kena bagi tahu dia yang kita ni bukan dari orang situ. Jadi minta dia cakap slow-slow and one by one macam tu lah. Lepas tu kalau tak faham tu kita minta dia explain lagi sekali. Okay, jawab ke Danish? Terima kasih menjawab. Sama. Danish kau main lagi awet K-pop dia Okay, Sazmi. Saya jawab dah semua benda sebab awak jawab. Awak jawab semua sampai habis. Syazmi, perbezaan umur merupakan faktor kepada halangan komunikasi. Betul. Perbezaan umur ni dia merupakan antara satu faktor yang kepada halangan komunikasi. Contohnya macam kalau kita tengah bercakap dengan orang yang lebih tua pada kita kan, diorang kan sebab dah tua, faktor umur. So bila diorang bercakap tu diorang akan macam mulut diorang tu macam tak buka besar tau. So diorang akan macam cakap gibberish. Yang kita pun akan macam apa yang makcik ni cakap, nenek ni cakap. So inilah dia antara salah satu faktor halangan komunikasi. Soalan terakhir daripada Zafri Hakim. Kenapa kita perlu ada cara komunikasi yang baik? Sebab kenapa kita perlu ada? Sebab kita nak message yang kita sampaikan tu jelas. Supaya tak ada salah faham. And then benda tu tidak diputarbalikkan sebab kalau message tu diputarbalikkan memang akan ada salah faham lah yang akan berlaku. Okay, menjawab ke Zafri? Okay. Zafri pun setata saya buat awet K-pop. Mana ada? Saya tak minat K-pop. Akmal boleh tengok. Diorang berdua je benda. Benda. Tak, kami dah mengajak Zafri Hakim. Zafri Hakim tak nak join. Boykot benda, boykot. Ya Allah. Lepas ni solat maghrib tolong istiarah sikit saya nak doakan dia orang benda.
ke arah Kami solat ke arah Jumaat jalan yang benar bonda. Jangan risau bonda. Dia teruk sangat dah ni bonda diorang ni. Ya Allah, yang dengan Blackpink ni semua. Alright. Kami solat dekat PI, jangan risau bonda. Okay, Alhamdulillah. Okay, thank you so much Yuzaldini dengan Afika, sharing yang baik untuk jawab soalan baik. Thank you untuk yang tanya soalan. Sama-sama. Itu saja kelas kita untuk minggu ni. Bagi yang dah siap present apa semua, so far tinggal 7 orang lagi tak present. Yang dah present tu dah boleh siapkan lah you all punya video patriotisme yang simple by group tu. Buat simple-simple je, jangan terlalu overthinking sangat. Sharing tu biar ikhlas dengan you punya video resume. Video resume tu feel fun to do that. Okay, video je. Kalau tak tahu pun nak buat video senang je. You all buat pakai Google Meet, you all record. Benda okey je on that. Yang tak tahu sangat nak buat video tu, tak boleh nak pakai Canva ke apa semua, buat je pakai Google Meet. Record je muka awak. Jangan ada muka live. Okay, itu saja daripada Bonda. Thank you so much untuk kelas hari ni. Jangan lupa solat maghrib semua. Makan yang ada kat rumah tu.